Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menyertai International Conference on Trends in Technology, Business Education and Social Research 2020. Saya, Nolia binti Putit, akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kesilapan Tanda Baca dalam Penulisan Memo. Memo dalaman dalam konteks kajian ini merupakan dokumen singkat yang mengandungi wacana bertulis yang disediakan dalam sesebuah organisasi untuk dikemukakan kepada sesuatu pihak untuk menyampaikan maklumat umum, arahan kerja dan memohon sesuatu keputusan daripada pihak yang terlibat. Malah, memo ini juga merupakan dokumen rasmi yang digunakan sebagai alat komunikasi bertulis yang berhubung kait tentang kepentingan tugasan atau arahan kerja yang perlu dilaksanakan oleh penerima. Menurut Ismail Dahaman 2015, tanda baca merupakan aspek dalam mekanika bahasa tulisan dan penggunaannya secara tepat dan betul dalam tulisan sangat diutamakan kerana kewujudannya berhubung rapat dengan keunggulan tata bahasa, intonasi dalam pembacaan dan gaya penulisan. Pembacaan dan pemahaman terhadap sesuatu teks atau tulisan boleh terganggu sekiranya tulisan dalam penulisan sesuatu teks tidak menggunakan tanda baca dengan cara yang tepat. Bahasa dalam memo harus baik, betul, santun, singkat, padat dan mudah difahami dengan tidak mengabaikan struktur ayat dan tata bahasa dalam penulisan memo. Analisis berkaitan kesilapan tanda baca dalam penulisan telah lama bertapak di Malaysia, tetapi tidak banyak kajian tentang analisis kesilapan tanda baca dalam isi kandungan memo ini dikaji. Kajian lepas lebih tertumpu kepada kajian terhadap surat rasmi, karangan pelajar dan teks dalam cerpen dan juga novel. Namun demikian, dalam pematuhan arahan ini berdasarkan perutusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin semasa mesyuarat jawatankuasa pelaksana Bahasa Kebangsaan Bilangan 2 2014 pada 9 September 2014 di Kementerian Pendidikan Putrajaya, didapati bahawa mutu dan tahap penggunaan bahasa kebangsaan dalam perkhidmatan awam masih berada pada tahap sederhana baik dan banyak perkara yang perlu diperbaiki untuk memantapkan penyampaian khidmat awam kepada masyarakat. Sekiranya mutu dan tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan perkhidmatan awam masih berada pada tahap sederhana baik, taraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan terjejas dan perluasan fungsinya tidak terjamin untuk dilestarikan secara tuntas. Penyelidikan ini berbentuk kajian deskriptif daripada kaedah analisis kandungan dokumen. Sepanjang menghasilkan penyelidikan kesilapan tanda baca dalam penulisan memo dalaman, penyelidik telah menggunakan canggihnya bahasa Melayu, sistem tanda baca, kalimat bertanda, intonasi bergaya, Ismail Dahaman 2015 sebagai landasan untuk menjelaskan kesilapan tanda baca. Melalui data yang diperolehi dalam kajian ini, terdapat 5 kesilapan tanda baca yang telah dibataskan oleh penyelidik yang terdapat dalam isi kandungan memo kajian penyelidik. Semua tanda baca yang dikenal pasti kesilapannya dalam isi kandungan memo ini merupakan aspek tanda baca yang telah dibataskan oleh penyelidik. Senarai kesilapan tanda baca yang terdapat dalam kajian memo penyelidik dapat diringkaskan berdasarkan Raja 1 yang berikut. Raja 1 menunjukkan peratusan kesilapan tanda baca noktah, koma, koma bertitik, koma bertindih dan tanda kurung dalam memo kajian penyelidik. Kesilapan tanda noktah yang menandai singkatan dalam memo merupakan kesilapan yang kerap dilakukan oleh penulis memo kajian penyelidik. Terdapat juga kesilapan noktah yang menandai di hujung ayat. Terdapat beberapa ayat dalam isi kandungan memo tidak ditandai noktah.
Contoh dapatan penyelidik adalah seperti yang ditunjukkan dalam contoh slide pembentangan penyelidik. Data yang diperoleh melalui kajian ini juga menunjukkan bahawa kesilapan penggunaan tanda koma yang diletakkan di hujung setiap baris nama jawatan atau pekerjaan dan alamat penandatangan surat berikut merupakan contoh kesilapan penggunaan tanda koma yang terdapat dalam penulisan memo kajian penyelidik, dan berikut merupakan pembetulan yang telah dibuat oleh penyelidik berlandaskan canggihnya bahasa Melayu, sistem tanda baca, kalimat bertanda intonasi bergaya oleh Ismail Dahaman 2015. Hasil kajian ini juga mendapati bahawa terdapat beberapa kesilapan penggunaan tanda koma bertitik dalam isi penulisan memo dalaman. Penggunaan tanda koma bertitik dalam penulisan dokumen rasmi termasuk memo diletakkan pada akhir maklumat yang dibuktikan dalam senarai. Kedudukan senarai ini disusun secara menegak dalam perenggan surat. Berdasarkan dapatan kajian ini, terdapat beberapa kesilapan tanda koma bertitik yang sepatutnya diletakkan pada akhir maklumat yang dibuktikan dalam senarai tidak diletakkan. Contoh kesilapan tanda koma bertitik yang terdapat dalam penulisan memo dalaman kajian penyelidik diperjelaskan oleh beberapa contoh dapatan kajian penyelidik yang berikut. Dan berikut merupakan pembetulan yang telah dibuat oleh penyelidik berlandaskan Ismail Dahaman 2015, canggihnya bahasa Melayu, sistem tanda baca, kalimat bertanda, intonasi bergaya. Dalam analisis kesilapan tanda baca ini juga kesilapan tanda titik bertindih kebanyakannya tidak diletakkan pada ayat induk pada akhir ayat. Berikut merupakan beberapa contoh ayat induk yang tidak diletakkan tanda bertindih. Berikut merupakan pembetulan yang dicadangkan oleh penyelidik berdasarkan buku penulisan Ismail Dahaman 2015. Dapatan kajian penyelidik juga mendapati kesilapan bagi penggunaan tanda kurung, iaitu penggunaan tanda kurung yang mengapit nombor urutan bukti maklumat yang disenaraikan di sebelah bawah ayat perenggan secara menegak. Berikut merupakan beberapa contoh kesilapan penggunaan tanda kurung dalam penulisan memo dalaman kajian penyelidik dan disertakan pembetulan bagi penggunaan tanda kurung yang mengapit nombor urutan bukti maklumat yang disenaraikan di sebelah bawah ayat perenggan secara menegak. Walaupun penulis memo menggunakan ayat yang tepat dan pelbagai, namun kesilapan tanda baca yang terdapat dalam struktur ayat ini akan menyebabkan penyimpangan maksud ayat tersebut. Sebagai salah satu daripada medium komunikasi, penulisan isi kandungan memo dalaman ini harus diperkukuh dan dimantapkan dari segi penggunaan tanda baca demi memperkasakan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.